KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Nifni Swan. Apa khabar? Ini adalah kemahiran sukan di Didik TV KPM dan anda masih lagi menonton kemahiran sukan asas untuk bola sepak dan kita masih lagi berada di sini di Johor di Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail. Istimewa kerana episod pada kali ini memang sepenuhnya dilakukan di sini bersama dengan para pelajar dan juga atlet murid daripada sekolah sukan ini. Sangat menarik, mereka juga sangat berdisiplin dan juga sangat membantu dalam usaha untuk kita memberikan yang terbaik kepada anda semua. Episod ke-7 bagi kemahiran sukan bola sepak, banyak sekali akan kita bawakan dan kita nak aplikasikan kepada situasi permainan sebenar bola sepak. Saya percayalah kepada semua yang bermain bola sepak ini, selain daripada belajar kemahiran asas, menahan bola, menendang jauh dan juga dekat, menanduk, menimang bola, tapi bermain itu juga antara perkara yang paling kita tak sabarkan. Jadi kita akan bawakan pada hari ini kemahiran sukan seterusnya dalam kemahiran sukan bola sepak. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan juga kepada anda semua untuk terus patuh kepada SOP, daftar untuk mengambil vaksin sekiranya belum dan sentiasa yakin untuk kita terus mengamalkan penjarakan fizikal, menggunakan hand sanitizer dan juga pakai pelitup muka sekiranya kita tidak bersukan ataupun melakukan sebarang aktiviti yang lainnya, okey? Dan kita juga nak jemput anda untuk terus menonton kami di mana-mana platform media sosial di Didik TV KPM, okey? Banyak pesanan kita dah berikan, sekarang tibalah masa untuk kita memberikan proses pembelajaran untuk kemahiran sukan bola sepak. Jom. Kita masih bersama dengan Coach Fendi untuk kemahiran sukan bola sepak. Kami bawakan khas dari Pulau Pinang. Coach, kita nak tanyakan sikit pengalaman Coach dalam sukan bola sepak ini di sudut Kementerian Pendidikan ini. Coach dilaporkan juga adalah pengerusi jawatankuasa jugalah untuk kemahiran sukan bola sepak ini. Apa peranan Coach dan juga apa perancangannya lah untuk bola sepak dan juga pendidikan ini, Coach? Okey, kalau boleh saya katakan di sini dibagi pihak mungkin KPM lah. Secara tepatnya kita membangunkan bakat-bakat muda untuk ditengahkan kepada pasaran-pasaran profesional lah. Tapi dalam masa yang sama kita perlu menerapkan nilai-nilai ataupun budaya bola sepak terlebih dahulu. Supaya basic ataupun kemahiran bola sepak yang ada pada atlet murid kita setanding dan juga setara boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Okey Coach, apa perancangannya selepas pandemik ni COVID-19 ni? Saya percaya kita macam ketinggalan sikit lah, hilang beberapa tahun ni kan, terutamanya dalam sukan dan juga rekreasi ni. Selepas ni macam mana kita nak terus bangkit, nak catch up balik ni Coach? Ya, mungkin di pihak kementerian ataupun di peringkat badan-badan yang berkaitan di negeri-negeri boleh mula menggerakkan program-program yang bercorak permainan, bercorak klinik bola sepak, memperkenalkan semula ataupun membangkitkan semangat supaya semua aktiviti di kalangan murid sekolah boleh terus dijalankan. Tapi kita patut akurlah dengan langkah-langkah keselamatan berdasarkan pandemik ni dan kita harap semuanya berjalan lancar. Dan seterusnya kita akan dapatlah sinar kepada pemain-pemain kita yang muda ni. Betul, dan kita juga harapkan sebegitu dan ini juga antara tujuan kami di Didik TV dan juga program kemahiran sukan ni untuk terus memberikan proses pembelajarannya. Okey Coach, itu pengenalannya sedikit. Hari ini apa yang akan kita ajarkan kepada murid-murid yang menonton kita di kemahiran sukan bola sepak? Okey, hari ini kita akan perkenalkan sedikit kemahiran untuk sebagai pemain bertahan. Okey. Pemain pertama yang bertahan. Jadi maksud dia bertahan secara individu dan bertahan secara berkumpulan ada satu perkara yang berbeza lah. Jadi murid ataupun pemain perlu memahami tanggungjawab ataupun prinsip bertahan secara individu. Jadi sebenarnya ada 5 prinsip bertahan sebagai pemain individu. Pemain pertahanan individu perlu diamalkan supaya apabila bekerjasama dalam sebagai satu pasukan, pertahanan menjadi lebih mantap dan lebih berkesan. Ya, baik, itu yang akan kami bawakan kepada anda semua. Jadi mungkin dah ramai yang tak sabar, jadi kita nak mulakan sebab sekarang ni adalah aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu Coach ya. Dan setiap aktiviti yang Coach lakukan memang diaplikasikan khusus spesifik hanya untuk bola sepak. Jadi jom kita mulakan episod ini sekarang. Baik, itu aktiviti seterusnya kita akan buat memanaskan badan sebelum kita mulakan dengan kemahiran bertahan sebagai pemain pertama, individu pertama dalam bertahan. Okey, kita akan bergerak dalam kawasan 3x3 ataupun 4x4. Dalam kawasan ini kita akan bergerak dan juga
membuat beberapa aktiviti yang akan menambahkan kadar daya tahan jantung kita. Okey, teruskan bergerak dengan membawa bola. Pastikan tidak berlanggar antara satu sama lain. Bergerak secara rawak kiri dan kanan. Pastikan mata sentiasa lihat ke hadapan dan sikit sekala melihat kedudukan bola. Okey, stop. Tukar bola. Batal balik ke bola asal. Okey. Go. Okay, dengan isyarat yang saya berikan, hentikan bola kamu. Kemudian sentuh bola rakan, datang balik untuk buat toe tap kepada bola kamu. Stop. Go. Go. Sentuh. Cepat. 2 kali toe tap. Okay, go. Sentuhan dengan ibu jari. Move. Okay, sekali lagi. Stop. Cepat bergerak ke atas. Okay, toe tap. Good. Okey, nanti kita akan buat dynamic stretching menggunakan otot hamstring dan juga quadricep. Okey, ready? Kita akan buka ke kanan. Ready? Dalam keadaan bergerak kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, terus kaki tinggi ke atas, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, dari tempat kita akan lompat dan terus membuat aktiviti squat. Lompat dan squat. Okey. Ready? Up. Squat. 1, 2, 3. Ready? Pastikan buka ke atas bahu, lutut. Ready? Jump. Buka. Tahan. Ready? Ready lagi. Up. Tahan. Baik. Okey, teruskan dengan bawa bola. Kita akan ulangi aktiviti yang pertama dan kedua tadi. Kita hentikan bola, sentuh bola rakan dan datang kembali kepada bola sendiri dan buat toe tap 4 kali kiri dan kanan, sentuhan dengan ibu jari kaki. Stop. Tukar. Turn. Go. Baik. Berhenti. Stop. Berhenti. Okey. Aktiviti memanaskan badan boleh diselang-selikan dengan pergerakan dengan bola dan juga aktiviti dynamic stretching tanpa bola. Jadi kombinasi ini menumpukan kepada otot-otot di bahagian kaki dan juga pergerakan. Okey, untuk aktiviti yang pertama ialah kemahiran ataupun teknik bermain sebagai pemain bertahan pertama, iaitu first defender dalam bahasa Inggerisnya. Jadi ada 5 prinsipal ataupun prinsip sebagai pemain pertahanan pertama, iaitu yang pertama dari segi bagaimana kita lari ataupun approach mendekati pemain lawan. Yang kedua, bagaimana kedudukan ataupun kedudukan tubuh badan pemain bertahan. Dan yang ketiga ialah jarak antara pemain bertahan dengan pemain penyerang. Dan yang keempat, bagaimana kita dalam keadaan sabar memberi tekanan ataupun delay. Dan prinsip yang kelima ialah kita membuat bentesan sekiranya 100% yakin dapat menyentuh bola. So saya akan tunjukkan secara daripada prinsip pertama hingga prinsip yang kelima satu persatu bagaimana kita akan lakukan dalam permainan sebentar nanti. Okey. Yang pertama, Ashraf akan sebagai pemain penyerang. Okey. Apabila bola dapat di pemain penyerang, pergerakan pertama ialah menutup ruang antaran gol. Itu mendekati. Bagaimana cara kita mendekati? Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, apabila dapat kepada penyerang, menutup dan prinsip yang kedua ialah kedudukan postur tubuh, memberi satu ruang kepada penyerang. Jadi kesilapan yang selalu dilakukan adalah memberi ruang kanan dan ke kiri. Tapi apa yang perlu ialah memberi satu ruang kepada pemain penyerang untuk bertahan. Hanya satu ruang. Prinsip yang kedua. Untuk prinsip yang ketiga, bola. Setelah pemain mendekati pasukan penyerang,
Yang ketiga ialah jarak. Bergerak, sedikit bergerak. Jadi pemain bertahan masih boleh bertindak balas dengan sebarang aktiviti, bergerak kiri dan kanan. Bergerak kiri dan kanan. Tapi masih mengekalkan prinsipal yang kedua, memberi satu arah kepada pemain penyerang. Prinsip ketiga. Dan prinsip yang keempat, sentiasa dalam keadaan sabar ataupun delay dan menunggu peluang untuk membuat rintisan. Bergerak. Okey, pemain bertahan perlu bersabar, delay, tunggu saat yang betul. Prinsip yang keempat. Manakala prinsip yang kelima ialah membuat pentesan ataupun strike. Okey, cuba pastikan boleh mendapatkan bola dan terus membuat serangan. So ada 5 prinsip dalam bertahan secara individu. Yang pertama, mendekati. Yang kedua, kedudukan tubuh pemain. Yang ketiga, jarak antara pemain pertahanan dengan penyerang. Yang keempat, delay ataupun sentiasa sabar, memberi tekanan. Dan yang kelima, barulah kita membuat pentesan. Baik, kita akan cubakan aktiviti ini dalam aktiviti latihan kita. Kita akan lakukan sekarang. So, 1 lawan 1, hantar bola, pastikan opponent tak dapat, pasukan lawan tak dapat menyerang. Tutup, gunakan 5 prinsipal yang saya ajar tadi. Okay, teruskan. Main. Jaga, good. Ingat, pastikan tutup. Prinsipal pertama, memecut ke arah pemain yang ada bola dan tutup ruang terlebih dahulu. Kemudian pastikan jarak, bagikan dia satu ruang dan sempitkan ruang dia permainan dia. Kemudian barulah 100% boleh tackle ataupun boleh bentis, baru buang bola tadi. Check distance, jarak. Good. Come on striker. Jangan bagi mudah sangat. Okey. Main. Jangan bagi dia dapat. Come on, ready. Jangan bagi dia ubah. Tackle. Good. Okey, real one. Go. Real one. Out. Bola keluar. Kita main dalam kawasan. Okey. Stop. Okey. Pastikan. Prinsipal yang pertama, pergerakan daripada tempat hilang bola untuk menutup pergerakan pemain penyerang. Yang kedua, pastikan hanya ada satu ruang. Sekarang ni dia ada sebelah kanan dan juga ada sebelah kiri. So, datang ke kanan. Dan prinsip yang ketiga ialah jarak. Terlalu jauh. So, ke depan satu langkah. Okey. Pasang ke kuda, perlu stance ataupun ke kuda perlu stabil. Bengkokkan sedikit lutut, kaki dan depan dalam keadaan mudah untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Jalan tu. Okey. Ready? Play. Good. Ready. So real lah. Ready? Go. Out. Stop. Okey, pastikan dalam kawasan ni. Good defender. Bagus. Main pertahanan. Main. Okey. Halak. Ready. Finish. Go. Bagi dia satu ruang saja. Jangan bagi dia ubah arah. Good. Tukar. Okay, stop. Aktiviti 1 lawan 1 boleh kita terapkan dalam permainan dan juga dalam latihan. Jadi bagi meningkatkan aras kesukaran, kita boleh ansur maju kepada 1 lawan 2 ataupun 2 lawan 2 yang kita akan jalankan sebentar lagi. Baik, kita teruskan dengan menambah aras kesukaran bagi aktiviti bermain sebagai pemain pertahanan pertama, iaitu first defender. Jadi dalam aktiviti 2 lawan 2, kita masih lagi kekalkan 5 prinsipal tadi sebagai pertahanan pertama. Cuma peranan pertahanan pertama akan berubah-ubah antara pertahanan pertama dengan pertahanan kedua. So dalam aktiviti ini saya akan tunjukkan 2 lawan 2. Pertahanan pertama akan merapatkan kedudukan dengan pemain yang ada bola dan situasi akan berubah apabila bola dihantar kepada pemain yang lain. Okey, saya tunjukkan. Okay, ready? Main. Okay, stop. Okey, sekarang pemain pertahanan pertama sedang membuat prinsipal yang pertama. Prinsip yang pertama itu mendekati dan hanya menutup ruang di sebelah kanan. Main.
Okay, peranan untuk permainan bertahanan pertama telah berubah kepada permainan kedua. Okay, terus main. Okay, teruskan. Okay, stop. Jadi permainan pertahanan pertama masih lagi mengekalkan prinsip yang pertama, iaitu mendekati, memberi hanya satu ruang, dan yang ketiga jarak, dan yang keempat dalam keadaan yang delay untuk menangi bola. Okey, main. Cuba menang bola. Cuba menang bola. Ya. Balik semula. Okey, main. Okay, cuba menang bola. Semula. Okay, pastikan jangan bagi dia ubah arah. Semula. Okay, defender menang bola permainan. Go. Menang bola. Tukar. Menang bola. Good. Balik. Semula. Tukar. Yes. Jadi jarak antara pemain pertama yang bertindak sebagai pertahanan amat penting untuk mencuri bola daripada pemain lawan. Kita tunjuk sekali lagi. Pemain yang pertama cuba menang bola. Main. Ya, baik. Okay, stop. Okey, aktiviti 2 lawan 2 ataupun aktiviti pertahanan secara 2 lawan 2 boleh kita tingkatkan arah kesukaran dengan mengurangkan pemain bertahan dengan 2 lawan 1. Jadi apabila kita pastikan pemain kita untuk meningkatkan potensinya, kita beri tekanan yang lebih kepada pemain yang bertahan. Okey, untuk aktiviti seterusnya kita akan aplikasikan kemahiran bertahan sebagai pemain pertama, pertahanan pertama dalam situasi permainan 2 lawan 2. Jadi pemain pertahanan yang akan cuba memenangi bola dan terus-terusnya membuat serangan. So ini adalah transisi daripada pertahanan terus ke menjadi menyerang. Jadi perlu pemain yang menjadi pemain pertahanan mendapatkan bola dan juga membuat serangan. Ini adalah satu trend baru dalam bola sepak, iaitu menang bola dan terus membuat serangan. So dalam aktiviti ini kita akan buat 2 lawan 2. Pemain yang menangi bola akan terus membuat serangan, melepasi garisan ataupun membawa bola melalui kon gol di sana. Okey, kita teruskan. Main. Cuba menang bola dan teruskan buat serangan. Tutup. Okey, menang bola. Go. Okey, stop. Bola keluar. Kita mula balik semula. Okey, pastikan pemain pertahanan jangan rapat. Pastikan pertahanan pertama tutup ruang, hanya bagi satu ruang, dan pertahanan kedua beri sokongan di belakang. Okey, main. Terus menyerang. Good. Balik. Stop. Dalam permainan ni, pemain yang akan menjadi pertahanan pertama perlu bergerak secepat untuk menutup ruang supaya pemain pertahanan berjaya melambatkan pergerakan penyerang daripada menyerang ke kawasan kita. Okey, teruskan. Play. Okey, teruskan. Bola keluar. Okay, pastikan menang bola, terus ke depan, tak perlu pas, terus ke depan. Main. Out. Bola keluar. Okey, bersedia. Kita buat sekali lagi. Pastikan pertahanan pertama rapat, pastikan tiada ruang untuk dia buat antaran ataupun melepasi kamu. Manakala pertahanan yang kedua beri sokongan di belakang. Dalam masa yang sama, apabila kedudukan bola ditukar kepada situasi kamu juga akan berubah. Kan, pemain pertahanan pertama akan berubah menjadi pemain sokongan, dan pemain yang sokongan tadi akan menjadi pemain pertahanan pertama. Kan, dia akan berubah kiri dan kanan. Okey, tengok. Main. Di belakang. Okey, tukar. Cuba menang bola. Okey, out.
Baik, pertahanan. Okay, Wan. Okay, Danish. Main. Terus menang bola. Terus menang bola. Okay. Okay, main. Go. Semula. Bola keluar. Ready. Tak, mula. Baik. Berhenti. So dalam aktiviti permainan kecil 2 lawan 2, kemahiran sebagai pertahanan pertama boleh ditonjolkan ataupun berlaku dalam kerap kali. Jadi untuk meningkatkan lagi aras kesukaran, kita boleh tambah kepada 3 lawan 3, 4 lawan 4 dengan situasi permainan yang lebih besar dan juga situasi permainan yang kerap berlaku antara 1 lawan 1. Aspek keselamatan untuk kali ini ialah atlet murid memerlukan peralatan sukan yang betul, iaitu shin pad, iaitu ataupun disebut sebagai pelindung betis. Dalam aktiviti kali ini kita menggunakan kemahiran bertahan dan juga menyerang. Jadi pemain bertahan selalunya akan berlaku pelanggaran ataupun selalu pelanggaran antara pemain pertahanan dan penyerang. Jadi aktiviti yang ini melibatkan pelanggaran, perlukan alatan yang sesuai untuk menghalang pemain daripada alami kecederaan. Baik, kita akan teruskan dengan aktiviti yang akhir sekali dalam kemahiran bertahan sebagai pemain pertahanan pertama, iaitu kita kelonggaran, aktiviti kelonggaran. So dalam berpasangan kita akan teruskan membuat aktiviti kelonggaran. Okay, saya akan tunjukkan 2 pemain. Okay, tangan di atas bahu. Okay, hold, tunduk. Okay, untuk regangan di bahagian bawah belakang badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bangun. Okay, rehat. Sekali lagi. Turun. Tahan. Okay, pastikan pemain bernafas seperti biasa. Seperti biasa. Bangun. Okey. Okey. Hanya pegang bahagian pergelangan tangan. Okey, buat rotation untuk bahagian pinggang. Rotation. Perlahan-perlahan. Okey, kanan. Okay, kiri. Ikut lawan jam dulu, arah lawan jam. Pelan-pelan. Pastikan dengan selesa. Jangan terlampau laju. Okey. Putar arah lawan jam, tukar. Ikut arah jam. Okey. Berhenti. Tangan kanan, pegang tangan kanan, bersilang. Okey. Tarik ke belakang, lawan. Kanan saja, tangan kanan saja. Tangan kanan. Okey, pull. Tarik tu lawan. Tarik. Okey. Tukar. Okey. Baik, aktiviti kelonggaran ini perlu dilakukan bagi memastikan keadaan pemain ataupun otot kaki dan juga otot badan kembali kepada keadaan rehat supaya kita boleh bersedia dalam aktiviti-aktiviti rutin kita. So pastikan kelonggaran mesti dilakukan bagi mengelakkan kecederaan. Okey, kita dah berada di penghujung untuk episod pada kali ini. Coach, mungkin ada sedikit objektif pembelajaran yang ingin dikongsikan, silakan. Ya, untuk objektif kali ini ialah bagaimana kita mengaplikasikan kemahiran bertahan sebagai seorang pemain individu. Ya. Jadi pemain individu maksud dia berubah-ubah fungsi, sama ada dalam permainan waktu menyerang dan bertahan. Ya. Kemahiran bertahan dilakukan di mana-mana saja dalam permainan. Baik, Coach, terima kasih banyak. Ini episod ke-7. Esok akan terus bersama dengan kami untuk episod ke-8 dan juga episod kemahiran sukan bola sepak yang terakhir. Okey, jadi ada satu lagi proses pembelajaran. Terima kasih banyak, Coach. Sama. Terima kasih semua pemain-pemain kita di belakang ini, dan Coach kita tinggalkan dengan seperti biasa kata-kata semangat buat mereka semua. Silakan. Jangan lupa, train hard, play smart. Jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
KPM